Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk Azmin dedam mengapa beliau tidak lagi dapat pertahan kerajaan PH. Berita penuh. Langkah Sheraton yang digerakkan pada penghujung Februari 2020 menyaksikan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 dan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Krisis politik itu menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas hanya 22 bulan mentadbir negara turut dirancang beberapa ahli parlimen PKR yang diketuai timbalan presidennya ketika itu, Datuk Seri Mohammed Azmin Ali. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu bersama kumpulannya kemudian bergabung dengan Bersatu, Barisan Nasional BN dan PAS mengambil alih pentadbiran negara melalui pembentukan kerajaan ditanjungi parti dalam Perikatan Nasional PN. Malam tadi, Mohammed Zain Azmin yang juga Ketua Penerangan PN merangkap Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi MPT Bersatu mendedahkan mengapa beliau tidak lagi dapat mempertahankan PH ketika masuk 22 bulan gabungan itu mentadbir negara. Pengarah pilihan raya PN itu berkata, walaupun beliau sebahagian PH ketika itu, namun tetap mengemukakan bantahan bertulis kepada Dr. Mahathir kerana banyak tindakan dilakukan PH didakwanya mengkhianati mandat rakyat dalam membentuk kerajaan adil untuk semua. Saya tidak dapat berterusan, membisu atau menikus seperti kebanyakan pemimpin tinggi PH lain, lalu bertindak mengemukakan bantahan bertulis mengenai perkara tidak betul yang dilakukan Pakatan sebaik mengambil alih kerajaan pada 2018 dakwanya. Antaranya, dakwa Mohammed Azmin pemotongan peruntukan RM400 juta untuk unit peneraju agenda Bumiputra teraju yang ditetapkan dalam perancangan Malaysia ke-10 RMK-10 tanpa sebarang penjelasan diberikan Menteri Keuangan ketika itu. Hal sama terjadi kepada beberapa agensi lain yang diberikan mandat membela dan menjaga kepentingan Melayu dan Bumiputra tidak diberi pertimbangan adil dan saksama dalam belanjawan dibentangkan dalam tempo pentadbiran PH katanya. Mendedahkan demikian pada Majlis Pelancaran Jentera PN Gombak di Taman Pinggiran Batu Cave, penyandang kursi Parlimen Gombak itu berkata surat dikemukakannya bagaimanapun tidak diendahkan. Malah, dalam pembentangan bajet 2020, teraju hanya diberi RM100 juta dan ini jelas satu penghinaan terhadap agensi yang diberikan mandat besar yang sepatutnya memperoleh RM400 juta untuk 2020 boleh membantu 200 syarikat Bumiputra dan beri manfaat kepada 10,000 anak tempatan katanya. Katanya, perkara sama berlaku kepada Felda membabitkan 1,000 km jalan di kawasan tanah rancangan itu yang rosak dan perlu dinaik taraf. Saya menulis surat kepada Tun Dr. Mahathir mengatakan peruntukan terlalu kecil. Saya minta RM30 juta untuk naik taraf 1,000 km, namun akhirnya hanya dapat peruntukan untuk 1/3 atau 300 km. Begitu juga Equinas, Equity Nasional Berhad, agensi kerajaan yang berperanan menyuntik modal pasaran syarikat Bumiputra untuk ambil alih syarikat mid-tier tingkat pertengahan, katanya. Beliau juga mendakwa dana pusingan yang ada dalam Equinas hendak diambil Kementerian Keuangan dan meminta Equinas ditutup, menyebabkannya bergegas ke pejabat Perdana Menteri berjumpa Dr. Mahathir dan pengurusi Equinas ketika itu. Katanya, beliau membantah penutupan agensi itu yang akan menyebabkan golongan Bumiputra Melayu dengan syarikat tingkat pertengahan tidak akan mendapat pembelaan. Alhamdulillah, Tun bersetuju dengan pandangan saya dan tidak menutup Equinas sekaligus menyelamatkan RM2.4 bilion modal pusingan yang diperuntukkan kepada agensi itu, katanya. Mohammed Azmin juga mengulas ringkas kenyataan bekas naib Presiden PKR Tian Chua yang mendakwa keputusan parti diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merombak calon dan bertukar tempat bukan saja merugikan akar umbi parti, tapi juga mengecewakan pengundi setia.
Berdasarkan apa yang saya baca, beberapa ulasan dalam parti itu, PKR, mempunyai keretakan amat serius. Namun itu bukan pertimbangan saya. Fokus saya adalah memastikan PN terus maju ke hadapan. Alhamdulillah, sambutan semakin baik apabila kita menerangkan dasar yang sudah dan akan dilaksanakan, katanya.